Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruhu wa nu'minu bihi wa natawakkalu alayhi wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlilhu fala hadiya lahu wa nashhadu an la ilaha illallah wa nashhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu arsalahu bil haqqi basyiran wa nadhira wa da'iyan ila Allah bi iznihi wa sirajan munira. Amma ba'd. Alhamdulillah, yang dimuliakan Tuan Pengerusi Masjid Ubaidullah Ubudiyah, Masjid Ubudiyah Air Keruh, Imam 1, Imam 2, barisan ahli jawatan kuasa, barisan para datuk, datin, asatizah yang dihormati, para hadirin hadirat muslimin muslimat yang dikasihi dan dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, bersyukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala dengan limpah rahimnya, kasih sayangnya. Pada pagi ini Allah Subhanahu wa taala telah memberi kepada kita taufik untuk dipertemukan sekali lagi pada pagi ini, di pagi yang mulia ini, dengan rahmat dan kasih sayangnya dan kekuatan daripada Allah. Kerana kita ini hakikatnya adalah hamba yang fakir, berhajat kepada Allah, yang berhajat kepada Allah setiap masa dan keadaan, setiap waktu dan ketika. Tidak ada satu saat, tidak ada satu detik yang kita ini tidak perlu kepada Allah. Apa jua keadaan yang kita ingin lakukan, maka bergantung kepada iradat, kudrat Allah Subhanahu wa taala. Tanpa keizinan daripada Allah, maka kita tidak akan mampu untuk melakukan sesuatu perkara, apatah lagi perkara yang berupa ketaatan kepada Allah. Sebab itu tuan-tuan yang Allah Subhanahu wa taala muliakan, bila kita diberi taufik untuk melakukan ibadah ni ataupun membuat ketaatan, maka sebenarnya bukanlah hakikatnya kita yang berjasa kepada Allah ataupun kita ini membuat sesuatu kebaikan kepada Allah. Kerana sifat Allah Ta'ala ini, khazanahnya tak akan pernah berkurang. Disebutkan dalam satu hadis qudsi, "Lau kana banu Adam", kalaulah manusia ini, "kanu ala afjari qalbi rajuli wahid minkum ma naqasa dhalika min mulki syai'a", kata Allah, kalau seluruh manusia yang di atas muka bumi ini dalam keadaan seperti mana hati orang yang paling jahat di kalangan kamu. Siapa yang paling jahat di kalangan kita, tuan-tuan? Maka semua manusia diandaikan semua hati dia jahat macam tu, tak ada satu orang manusia pun yang baik, maka kata Allah, sedikit pun tidak akan berkurang daripada kerajaan aku. Maha kayanya Allah, Maha kayanya Allah bermakna tidak berhajat kepada sesiapa. Mencipta tetapi tidak berhajat kepada pencipta. Kalau kita mencipta, berhajat kepada ciptaan kita. Nak kita cipta kereta, kenderaan, kita cipta motor, daripada motor yang biasa-biasa sampailah motor yang paling laju, maka ada tujuannya. Supaya apa? Sampai cepat ke destinasi yang kita nak tujui. Kita berhajat. Tetapi Allah Subhanahu wa taala mencipta manusia dan seluruh makhluk di atas muka bumi ini, kata Allah, kalaulah seluruh manusia dalam keadaan jahat sekalipun dan seorang pun, satu pun tidak mentaati aku, kerajaan aku sesezarrah pun tidak akan berkurang. Ini hebatnya Allah Ta'ala. Bahkan kalau kita semua dalam keadaan mentaati Allah, kata Allah lagi,
kanu ala atqa qalbi rajuli wahid minkum, kalaulah kamu ini semua macam orang yang bertakwa, kan? Pak Abu, Pak Leman semua kaki masjid, kan? Tak ada siapa pun yang tak pergi masjid. Bila sebut orang Islam semua pergi masjid. Contoh, tak ada siapa yang maksiat pada Allah. Maka kata Allah Ta'ala, ma zada fi dhalika mulki, ma zada dhalika fi mulki syai'a, perkara itu tidak akan menambahkan sedikit pun kerajaan aku. Maknanya Allah ni tak terkesan dengan keadaan hamba-hamba dia. Kamu nak taat ke, kamu nak maksiat ke, maka Allah tak terkesan. Maka sebab itu kata ulama, bila kita melakukan ketaatan, kita yang pertama, bila kita dipilih untuk hadir ke masjid, untuk datang sembahyang subuh, tuan-tuan, bangun pagi dalam keadaan kita beriman. Apa Nabi ajar pada kita? Asbahna wa asbahal mulku lillah. Berpagi-pagi kita ini dalam keadaan kita memuji Allah. Bangun tidur kita baca doa, alhamdulillahilladzi ahyana ba'dama amatana wa ilaihin nusyur. Bila tengok langit nak pergi sembahyang, tuan-tuan, apa Nabi ajar kepada kita? Nabi baca ayat inna fi khalqis samawati wal ardi wa ikhtilafil laili wan nahari la ayatin liulil albab. Nabi ajar kepada kita untuk baca ayat Quran ini, kita renung kebesaran Allah, renung kehebatan Allah. Sambil-sambil nak datang ke masjid, tuan-tuan, Nabi ajarkan kita baca satu doa, Allahumma ja'al fi qalbi nura waja'al fi sam'i nura waja'al fi basari nura waja'al fi lisani nura. Nabi ajarkan kita untuk kita minta cahaya daripada Allah, nur daripada Allah. Setiap kali kita nak datang masjid, sewaktu subuh, kita baca doa ni. Ni Allah berikanlah pada mataku cahaya, pada lidahku cahaya, pada telingaku cahaya, pada hadapanku cahaya, di belakangku cahaya, kananku cahaya, kiriku cahaya. Waja'al min fawqi nura, jadikan atasku cahaya. Waja'al min tahti nura, dan jadikan bawahku cahaya. Allahumma ja'al fi qalbi nura, ya Allah berikanlah cahaya pada hatiku ini. Maknanya apa? Berpagi-pagi kita ini sebagai satu orang hamba, kita minta kepada Allah. Maka tuan-tuan yang Allah Ta'ala muliakan, sebab itu bila kita diberi kekuatan untuk membuat ketaatan, hakikatnya bukanlah kita yang melakukan kebaikan, tetapi Allah yang telah memilih kita sebagai hamba-Nya dengan kurniaan Allah. Sedangkan ramai lagi manusia di sana yang Allah boleh pilih, yang Allah Subhanahu Wa Ta'ala boleh beri hidayat, Allah boleh beri taufik, tetapi Allah beri kepada kita. Dan bila mana kita bersyukur kepada Allah, kata tuan guru kita, kita pun sembahyang subuh, kita memuji Allah, kita syukur, ya Allah terima kasih atas nikmat ini, maka kesyukuran kita itu Allah balas, Allah tambahkan lagi. Maka kita pun syukur lagi, Allah balas lagi, kita syukur lagi, Allah balas lagi. Maka setiap kali kita mensyukuri, setiap kali itu Allah membalas, menambah lagi. Maka hakikatnya syukur kita itu pun tidak ada apa-apa sebenarnya. Itu belum lagi dibandingkan dengan nikmat-nikmat yang kalaulah dikirakan, nikmat apa kita gunakan ni, dengan matanya, dengan kepalanya, dengan telinganya, dengan seluruh anggota badan kita, hartanya, usianya. Ini belum lagi. Kalau dikira, ditolak, bahagikan, maka tak ada apa-apa pun sebenarnya kita yang kita telah buat dengan Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Maka oleh kerana itu, sayogianya kita sebagai hamba, kita merasa bahawa kita ini tidak ada apa-apa di sisi Allah Subhanahu Wa Ta'ala, dan kita memperbanyakkan doa kepada Allah. Dan pada hari ini pun kita telah masuk berapa Syaban, tuan-tuan? 21 Syaban. Lagi berapa hari? Kalau ikutkan Isnin minggu depan tak? Malam tu jatuh tarawih. Selasa 1 Ramadan tak? Kalau ikutkan kalender lah. Kalau tengok anak bulan, belum, mungkin akhir bulan nanti akan dibuat. Maka tak berapa lama lagi kita nak sambut bulan Ramadan. Tak berapa lama lagi dah. Sedar tak sedar masa berlalu. Ramadan tahun lepas baru je kita menyambut, dah sampai Ramadan tahun ni. Sebenarnya dunia ni berlalu sangat pantas, sangat cepat, dan kadang-kadang kita tak sempat nak bernafas pun. Betul tak? Rasa macam baru je sembahyang subuh semalam, tengok-tengok dah subuh hari ni dah. Baru je sembahyang zuhur semalam, tengok-tengok dah zuhur hari ni dah.
Baru semayang asar semalam tu, dah asar hari ni dah. Maknanya sekarang ni masa berlalu cepat. Dan di antara tanda-tanda kiamat nanti ialah hilangnya keberkatan pada masa. Hilang keberkatan pada masa, tuan-tuan. Ulama-ulama ataupun orang zaman dulu ni, mereka kalau kita tengok umur mereka 45 tahun, 40 lebih, macam Al-Imam Nawawi rahimahullah ta'ala. Tetapi bila kita lihat keilmuan mereka, amalan mereka, seolah-olah orang yang berumur ratusan tahun. Beliau hidup di kurun 600-700 hijrah, tetapi orang masih mengenali namanya, masih disebut kitabnya, masih dibaca kitabnya, disebut namanya, didoakan untuknya, walaupun kita tak perlu nak buat majlis tahlil dan sebagainya, tetapi automatik orang mendoakan untuk dia. Sebut je Al-Imam Nawawi, orang akan sebut rahimahullah. Rahimahullah ni maksud apa, tuan-tuan? Semoga Allah merahmatinya. Nampak? Kita mendoakan. Kita sebut je nama dia, Imam Nawawi. Siapa dia? Rahimahullah. Semoga Allah merahmatinya. Maknanya, tuan-tuan, walaupun umur dia 45 tahun, hidup dalam, kita kata 600, sekarang dah 1400 dah. 1400 maknanya berapa ratus tahun dah kurun berlalu. 400 tambah 400 nak kat 8, 7, 8, 900 dah. Agak-agak kita ni kalau mati, tuan-tuan, berapa lama orang boleh ingat kita? Orang boleh sebut nama kita ni berapa lama? Cuba fikir sikit. Tak kisahlah kita ni siapa kan, ustaz ke, suami orang ke, isteri orang ke, orang terkenal ke tak terkenal ke, berapa lama orang boleh sebut nama kita? Kalau majlis tahlil tu, berapa lama nama kita ada dalam senarai tu? Mungkin tak sampai 50 tahun, ataupun tak sampai 10 tahun pun. Mungkin 20 tahun, mungkin tak sampai pun, mungkin setahun 2 tahun je. Tuan-tuan, nama kita. Tetapi bagi orang yang mana dia ada hubungan dengan Allah Subhanahu Wa Taala, maka namanya Allah Ta'ala akan letakkan di atas bibir, lidah setiap orang beriman, akan terus disebut sehingga hari kiamat. Subhanallah. Tuan-tuan, siapa yang buat ni, tuan-tuan? Bukan kita sendiri, tetapi kerana hubungan dia dengan Allah, maka Allah jadikan namanya itu disebut dengan penuh kelazatan dan kemanisan di atas bibir, lidah setiap orang beriman. Subhanallah. Sebut saja nama siapa? Nabi SAW. Nama siapa? Al-Imam Nawawi, Imam Syafi'i. Bila kita sebut, rasa kelazatan, rasa seolah-olah kita macam kenal je dia, tapi tak pernah jumpa. Kalau nama kita disebut, siapa? Pak Nawawi mana? Orang kenal pun tak. Itu kita. Oleh sebab itu, tuan-tuan yang Allah Ta'ala muliakan, mudah-mudahan Ramadan kita yang akan datang ini menjadi satu perantaraan untuk kita ini semakin dekat dengan Allah, semakin dekat dengan Allah, semakin hampir dengan Allah Subhanahu Wa Taala. Kerana orang yang benar-benar berjaya mengambil Ramadan ini sebagai ibrah, sebagai satu jalan untuk hampir dekat dengan Allah ini, ialah orang yang benar-benar mempunyai iman, kekuatan iman dan ketakwaan. Maka kita sambung sedikit tentang kitabul adab berkaitan dengan bulan Ramadan ini. Pada minggu lepas kita telah lalu antara perkara yang disunatkan ataupun dituntut untuk menyambut ataupun ketika berpuasa di Ramadan ialah kita perbanyakkan amal ketaatan, kita menunaikan solat sunat tarawih, kita tidak melakukan dosa di siang hari dengan maksiat, apatah lagi dosa-dosa besar yang dilarang, tidak berbicara buruk, lidah kita jaga daripada perkara yang buruk, apatah lagi berkaitan dengan diri orang ataupun diri keaiban manusia. Kemudian berbuka dengan sesuatu yang halal, ini semua adalah dituntut. Tidak banyak tidur pada siang harinya, tidak berdebat dengan orang lain ketika berpuasa, tidak banyak mendengarkan perkara-perkara yang melalaikan ataupun yang menyeronokkan, istiqamah dalam menghadiri majlis ilmu. Jangan kita jemu, jangan kita bosan untuk hadir majlis ilmu. Biar siapa pun yang datang memberi, maka kita hadir dengan rasa perasaan kita berhajat. Maka Allah Ta'ala akan ajar kepada kita, Allah Ta'ala akan beri sesuatu yang bernilai kepada kita. Kerana manusia ini kalau dia tidak ada perasaan talab, keinginan dalam hati dia, maka sehebat mana pun majlis yang diadakan, maka dia tidak akan mendapat apa-apa manfaat. Seperti mana
Abu Lahab, Abu Jahal. Walaupun dia ni orang yang hidup di zaman Nabi, Nabi hidup depan dia, mukjizat diturunkan depan mata dia, sehebat-hebat manusia, sehebat-hebat Nabi, tetapi dalam hati dia tak ada keinginan pada agama Islam, maka dia tidak mendapat apa-apa manfaat daripada tubuh badan, daripada kehidupan, daripada akhlak Nabi sallallahu alaihi wasallam. Maka bergantung kepada kita. Dan kemudian seterusnya yang seterusnya disebut oleh musannif rahimahullah taala, iaitu sering kita menziarahi pusara kedua orang tua yang telah meninggal dunia dan bersedekah untuk keduanya. Maka bila mana orang tua kita masih ada, kita berbaktilah pada mereka. Kalau mereka telah meninggal, maka kita ziarahilah pusaranya. Itu antara perkara yang menghubungkan kita dengan mereka, walaupun mereka dah meninggal dunia. Ada satu orang di zaman Nabi sallallahu alaihi wasallam, dia telah, masa mak bapak dia masih hidup, dia tak sempat nak berbakti. Maka maka dia datang jumpa Nabi. Dia kata, ya Rasulullah, boleh tak, ada tak peluang untuk saya berbakti kepada ibu bapa, sedangkan mak ayah saya dah meninggal dunia? Kan macam gitulah tuan-tuan, kadang-kadang tak sempat. Dia punya keinsafan tu datang lepas mak ayah kita meninggal. Masa sebelum mak ayah kita ada tu, kita ni zaman jahiliah dia panggil. Zaman kita ni zaman jahiliah contoh. Maka tak sempat nak berbakti dengan sebaik mungkin. Maka kata Nabi sallallahu alaihi wasallam dalam satu mafhum hadis, iaitu antara cara untuk kamu berbakti ialah dengan kita mendoakan ibu bapa kita. Mendoakan. Doakan apa tuan-tuan? Doakan keampunan. Sebab apa? Tak ada yang lebih besar. Bila kita dah bertemu dengan Allah ni, kita tak ada apa lagi kita nak. Kita ada harta banyak pun kita tak akan fikir dah harta kita. Kita ada anak berapa ramai pun hebat-hebat, berjaya ke, kita tak nampak dah anak-anak kita. Kita ada isteri berapa ramai pun kita tak nampak dah isteri kita. Masa tu yang kita nampak, ya Allah, aku nak satu je keampunanmu ya Allah. Tak ada apa dah kita nak masa tu. Sebab apa? Masa tu hakikatnya kita dah tinggal seorang dah, dan kita masa tu dengan Allah je. Jadi apa lagi kita nak? Ya Allah, keredaanmu saja ya Allah, keredaanmu, keampunanmu. Sebab itu Ramadan nanti, antara doa yang Nabi sallallahu alaihi wasallam ajar kepada Hadrat Aisyah. Hadrat Aisyah kata, ya Rasulullah, malam Lailatul Qadar nanti apa doa yang saya nak minta dengan Allah? Doa ni nampak simple je tuan-tuan. Nabi kata apa dia? Apa doa yang Nabi ajar? Allahumma innaka afuun karimun tuhibbul afwa fa'fu anna. Tuan-tuan biasa dengar doa ni? Biasa kan? Biasa sangat dan masyhur. Tetapi tuan-tuan, doa ni mempunyai doa yang hikmah yang begitu besar. Sebab apa? Di dalam doa ini mengandungi kita memuji Allah dan kemudian kita meminta keampunan daripada Allah. Sebab nak beritahu, tidak ada lagi yang paling didambakan oleh satu orang hamba bila dah datang kepada Allah hari akhirat nanti, melainkan keampunan daripada Allah. Itu saja yang kita nak. Sebab itu tuan-tuan, nanti kita akan masuk apakah doa yang berkaitan yang perlu disebut pada malam-malam Ramadan selepas ini. Maka antara perkara yang kita disunatkan iaitu untuk berbakti kepada ibu bapa. Bukan maknanya kita tunggu hari raya baru kita nak ziarah. Sekarang ni PKP lah tuan-tuan kan, kita tak dapat nak ziarah. Maka kita ada hubungan lain, iaitu apa? Tanya khabar, telefon, WhatsApp kan, tulis surat dan sebagainya. Apa sahaja perantaraan yang kita boleh gunakan, dan bersedekah untuk keduanya. Sebab apa? Orang dah mati ni, dia tidak ada amal yang paling didambakan melainkan amalan sedekah. Sedekah. Kalau dalam ayat Quran tu disebutkan la asaddaqanna wa la akuna minas salih. Pertama sekali dia kata, kalau aku balik ke dunia ni aku nak bersedekah, kemudian barulah beramal dengan amal yang soleh. Maknanya, dan ijma' ulama mengatakan tidak ada mana-mana amal yang sampai kepada si mati pahalanya melainkan amalan sedekah. Kalau amalan sedekah ni semua ulama ittifaq, pahalanya pasti sampai. Pahalanya pasti sampai. Kita sedekah ni, bagi RM1, RM2 ke RM10 ke RM50, kita niatkan pahala, ya Allah, pahala sedekah ini sampaikanlah
seumpamanya kepada arwah ibu bapakku. Maka ulama ijma' mengatakan sepakat pahalanya pasti sampai. Pasti sampai. Adapun amal-amal yang lain, contoh macam baca Quran dan sebagainya, jumhur mengatakan sampai, tapi ada juga ulama yang mengatakan tidak sampai. Ada khilaf. Tetapi dalam masalah sedekah tidak ada khilaf. Begitu besarnya amalan sedekah ini. Tapi sedekah ini tuan-tuan, bahkan bukan sekadar kelebihan untuk si mati, orang yang bagi sedekah itu pun Allah akan jauhkan daripada bala dan musibah. Fa innal balaa la yatakhattaha. Kata Nabi, orang yang banyak sedekah ini maka bala tidak akan menimpanya. Bala tidak akan menimpa. Kan? Sebab itu kalau kadang-kadang kita sakit tuan-tuan, dia punya rawatan dia banyakkan sedekah. Ya. Kita cakap ni atas dasar pengalaman. Dulu mak saya dia sakit belakang kan, dia terpeliot. Lama juga urut sana, urut sini, urut situ. Cakap mak, macam ni lah, kita ada pelajar tahfiz ni, kita bagi makan. Mak bagi keluarkan duit, bagi makan. Bagilah berapa-berapa. Bagilah. Keluar bagi sikit. Alhamdulillah, berkat sedekah sembuh dengan izin Allah. Sebab tu orang sakit, jangan tunggu kita sakit baru nak sedekah tuan-tuan. Kadang-kadang kita ni bila dah datang keadaan, barulah kita nak keluarkan. Tapi time kita sihat itu sebenarnya lebih pahalanya lebih besar. Sebab time sihat itu betul-betul ujian Allah pada kita. Maknanya ujian kita waktu senang. Ingat tak ingat aku ni? Kita ni manusia, bila susah baru nak ingat Allah. Betul tak? Betul. Kalau dah ada hajat, barulah kita sembahyang hajat, baru kita doa pada Allah, ya Allah, mak aku sakit, ya Allah, anak aku ni macam mana, ya Allah. Tapi kalau kita semua senang je, kadang-kadang nak datang sembahyang masjid pun malas, kan? Tapi bila susah baru rajin ke masjid. Itu kita ni. Begitu juga tuan-tuan mulia, nak bagi tahu kelebihan sedekah tu, maka dia menjauhkan bala. Sebab tu siapa yang ada sakit tuan-tuan, insya-Allah amalan yang mujarrab, kita banyakkan sedekah, Allah akan sembuhkan. Allah akan beri jalan kesembuhan untuk kita. Seterusnya kita memperbanyakkan doa di berikut ini di bulan Ramadan. Tuan-tuan biasa dengar, asyhadu an la ilaha illallah, astaghfirullah, nas'alukal jannata wa na'udzu bika minan nar, Allahumma innaka afuwun karimun tuhibbul afwa fa'fu anna. Kalau tuan-tuan boleh baca sekali, baca. Kita baca sama-sama. Asyhadu an la ilaha illallah, astaghfirullah, nas'alukal jannah wa na'udzu bika minan nar, Allahumma innaka afuwun karimun tuhibbul afwa fa'fu anna. Pertama sekali syahadah, asyhadu an la ilaha illallah. Sebab apa bulan Ramadan Nabi sarankan kita banyakkan tahlil. Apa itu tahlil? Mengucap kalimah la ilaha illallah, itulah tahlil. Jadi kita duduk majlis tahlil apa benda tahlil. Tahlil ni maknanya mengucap kalimah la ilaha illallah, cuma ada tambahan. Dalam tu kita selitkan istighfar, kita selitkan selawat, tapi umumnya bila sebut tahlil itulah maksud dia. Dan begitu juga kelebihan tahlil ni memang terbukti. Ada satu orang wali Allah yang dia nak menguji 70,000. Ada satu orang wanita telah meninggal dunia zaman dia, maka dia telah dia jumpa dengan anak wanita tersebut dalam keadaan anak tu kesedihan wajah dia. Maka bila anak tu kesedihan, dia tanya, kenapa kamu sedih? Anak dia kata, malam tadi aku bermimpi ibu aku ni dalam keadaan yang sangat teruk, diazab oleh Allah. Maka aku bangun pagi dalam keadaan hati aku yang sangat sedih dan sebagainya. Maka dia pun balik rumah, dia baca tahlil la ilaha illallah. Berapa kali tuan-tuan? 1,000 70,000. 70,000 ni sikit tuan-tuan, tak banyak. Sikit je, bagi-bagi kan lah. Tapi dia buat seorang 70,000. Maka apa, malam tu dia hadiahkan pahala tahlil ini kepada ibu kepada budak tersebut.
Dia hadiahkan. Dia buat 70,000 tahlil, kemudian dia hadiahkan. Kita biasa buat tahlil 10 dah. Kalau tahlil ringkas 100 ya. Banyak sikit mungkin lebih sikit. Maka apa dia? Maka esok hari dia jumpa lagi budak tu. Dia jumpa lagi budak tu. Tengok muka dia happy, ceria je. Dia pun sajalah tanya, pancing kan. Apa cerita ni? Kan semalam sedih, hari ni gembira. Maka budak tu kata, alhamdulillah, malam tadi saya bermimpi ibu saya dalam keadaan yang sangat bercahaya wajahnya. Dalam keadaan yang sangat bersih, dalam keadaan sangat gembira. Budak tu tak tahu yang hak tanya tu dia yang disedekahkan tahlil tadi malam tadi, kan? Maka daripada peristiwa yang berlaku tu, si wali Allah ni, maka dia kata memang betul lah tahlil ni mempunyai kesan yang sangat mujarrab, sama ada kita yang membacakan atau kita hadiahkan kepada orang yang telah meninggal dunia. Sebab tu kita hari ni biasa buat tahlil kan. Itu majlis yang kita biasa lakukan apabila orang meninggal dunia. Baik, maka apa dia, di bulan Ramadan Nabi sarankan kita banyakkan tahlil. Sebab itu di sini disebut asyhadu an la ilaha illallah. Yang kedua, Nabi sarankan kita banyak istighfar. Sebab itu astaghfirullah, aku meminta ampun kepada Allah. Kemudian Nabi sarankan kepada kita banyakkan minta syurga, as'alukal jannah, dan minta lindung daripada api neraka, wa na'udzubika minan nar. Kerana apa? Bulan Ramadan bulan yang makbul doanya di sisi Allah, sama ada waktu siang atau waktu malam, kedua-duanya. Kemudian doa yang terakhir, Allahumma innaka afuwun karimun tuhibbul afwa fa'fu anna, doa yang diajarkan oleh Nabi kepada Hadrat Aisyah, iaitu yang sepatut ataupun dibanyakkan bacaannya pada malam Lailatul Qadar. Ni kita hafal doa ni tuan-tuan, pendek je. Setiap malam kita bacalah. Kita baca sebanyak mungkin, daripada Isyak sampai subuh. Seterusnya kata musannif lagi, jika dalam keadaan berjunub maka disunatkan mandi junub sebelum azan subuh agar dapat menunaikan ibadah puasa dalam keadaan telah suci. Dan jika tidak mandi sebelum azan subuh, maka menurut pendapat yang kuat dalam mazhab Syafi'i, hukum puasanya adalah sah. Maknanya kalau kita berjunub, tiba-tiba azan subuh, tak sempat mandi, sah tak puasa? Puasa sah. Tetapi kalau sempat, kita mandilah dulu sebelum masuk subuh. Pastikan kita berpuasa dalam keadaan badan kita tidak ada hadas, sama ada hadas besar, hadas kecil tak apalah, hadas besar tu yang paling utama. Kadang-kadang sahur sempat tapi mandi tak sempat. Kan? Dah bergolek-golek, sahur sempat, mandi tak sempat. Kan? Maka kita cubalah aturkan masa. Seterusnya, tidak menggunakan minyak wangi ketika berpuasa. Ini banyak orang tak tahu. Hukumnya adalah makruh menggunakan minyak wangi di siang hari ketika berpuasa. Dan jika ingin menggunakan minyak wangi, maka waktunya adalah sebelum subuh atau setelah terbenamnya matahari. Sebab apa? Di siang hari Ramadan ni kita sedang berpuasa. Bila sebut berpuasa, bukan sekadar kita menahan makan dan minum, tetapi kita juga menekan nafsu kita, daripada nafsu mata, nafsu telinga, nafsu hidung, nafsu mulut. Walaupun asal perkara itu adalah harus. Misalnya apa? Kita melihat isteri kita, kan hukumnya harus, kan? Bahkan disunatkan lagi dengan melihat kasih sayang. Tapi kalau lihat dengan syahwat, ataupun di bulan siang Ramadan, maka itu tidak digalakkan, walaupun asalnya harus, sebab kita sedang berpuasa. Maka begitu juga hal keadaan kita memakai minyak wangi. Dan kemudian disebutkan juga musannif, setiap selesai berbuka disunatkan untuk mandi. Setiap kali kita dah berbuka tuan-tuan, maka maghrib tu kita mandilah, agar dapat melaksanakan solat sunat tarawih dengan semangat, dengan apa? Kecergasan. Kalau kita dah mandi sebelum maghrib pun tak apa, kan? Tapi kalau belum lagi, maka kita mandilah selepas maghrib tiap-tiap hari. Mudah-mudahan kita diberi kekuatan semangat untuk apa? Kita melaksanakan tarawih. Dan seterusnya memberi nafkah kepada keluarga dengan ukuran yang lebih jika mampu. Kalau hari biasa kita bagi makan apa? Ikan cencaru. Contoh, bulan Ramadan kita bagi makan kambing, kan? Seekor kambing. Boleh bang, rumah minta kan, bang, Ramadan ni kita makan kambing lah,
kan, menu kita kambing. Orang Melayu tak suka menu kambing hari-hari kan. Boleh bagi kambing, potong-potong-potong simpan 30 hari. Kan? Contoh nak jimat. Tapi tak apa, maknanya kita bagi keluasan dalam masalah nafkah ni di bulan Ramadan. Kalau hari biasa, bulan biasa kita macam ni, bulan Ramadan kita tambahkan sedikit daripada kebiasaan. Kemudian seterusnya memberi makan kepada orang yang berbuka puasa. Ini banyak hadis-hadis yang menyaran kepada kita untuk memberi makan kepada orang berbuka. Lebih utama jika sampai kenyang. Beri makan ni tak semesti sampai kenyang. Walaupun dengan sebiji kurma pun dapat pahala dah. Tapi janganlah sampai sebiji kurma je bagi. Kan? Kalau kita mampu lebih. Tu maksudnya nak bagi tu mubalaghah. Nabi kata man fattara sha'iman kana lahu itq raqabatin minan nar. Kana lahu itq raqabatin wa maghfiratun lizunubi. Siapa yang beri makan orang puasa, maka dia akan mendapat pahala memerdekakan hamba dan menjadi keampunan dosa-dosanya. Sebab tu kalau kita masak Ramadan ni, kita masak lebih sikit tak apa. Ingat orang jiran kanan kita, jiran kiri kita, jiran depan kita, jiran belakang kita, bagi-bagikan. Bagi salam, Assalamualaikum, ni ada sikit juadah berbuka puasa kan. Jangan tanya dah makan ke belum. Sebab siang hari Ramadan kan, jarang pergi rumah orang tiba-tiba datang pergi, dah makan ke belum, ni nak bagi sikit ni juadah. Sudah kan. Sekali orang tu jawab, dah makan. Kantoi pula. Jadi maknanya kita bagi, tanya khabar. Maknanya bulan Ramadan ni bukan setakat kita berpuasa, tapi dapat juga hubungkan silaturahim. Kenal dengan jiran tetangga kita. Bagi sikit depan, bagi sikit belakang. Tapi kalau orang bukan Islam nak bagi boleh. Tapi tunggulah bila dah malam sikit kan. Sebab apa? Kita tak boleh bagi makanan untuk dia makan di siang Ramadan. Melainkan kalau memang orang Islam yang dia ada uzur syarak, uzur syarak seperti haid, musafir dan sebagainya yang cukup syarat, maka apa dia, kita buat hubungan silaturahim, bagi makan. Kalau kita beli kat pasar Ramadan tu, beli lebih sikit kan, ingat sikit jiran kita, ingat sikit mungkin ada kita punya saudara mara, kadang-kadang adik-beradik duduk satu taman dengan kita, bagi-bagi kan. Masa ni lah kita apa, kalau kita bagi orang makanan ni bulan Ramadan ni, orang tak marah. Betul tak? Engkau jangan datang rumah aku lah bagi-bagi makanan ni. Covid ni Covid. Tak ada kan. Kita dia akan terima kasih, masya-Allah. Jadi masa itulah kita ambil kesempatan. Mungkin dah lama kita tak jumpa kan. Jadi kita berilah apa yang patut kita beri, kerana ganjaran dia sangat besar. Dalam satu hadis yang lain Nabi juga menyebut, waman ashba'a sha'iman, siapa yang beri makan kepada orang puasa sehingga kenyang, kana lahu maghfiratun lizunubihi, akan diampunkan dosanya, wasaqahu Allahu min haudi, dan Allah memberi minum daripada telagaku. Kata Nabi, orang bagi minum ataupun makan orang puasa ni sampai kenyang, maka Allah akan bagi minum daripada telaga aku, telaga Nabi sallallahu alaihi wasallam. La yazma'u hatta yadkhulal jannah, dia tidak akan dahaga sehinggalah masuk syurga. Tuan-tuan, nak masuk syurga tu lama ke sekejap? Tunggu kat mahsyar lagi tuan-tuan kan, sirat, mizan, banyak alam yang kita nak kena lalu ni tuan-tuan. Alam kubur tu pun orang duk kubur daripada zaman Nabi Adam sampai zaman sekarang ni pun tak kiamat lagi. Nak tunggu hari kebangkitan, hari kiamat. Tapi tuan-tuan, orang yang mana amal dia amal salih, kata ulama kita, bila dia masuk kubur, dia akan dibuka pemandangan syurga. Macam kita tengok filem tuan-tuan kan, dibuka pemandangan syurga, pemandangan bidadari, pemandangan syurga, dengan air syurganya, dengan sungainya, dengan bauannya, dengan bidadarinya, subhanallah. Sampaikan dia rasa begitu singkatnya dalam kubur, macam sembahyang 2 rakaat saja. Singkatnya tak singkat. Kita sembahyang 2 rakaat. Sembahyang 2 rakaat sunat yang paling ringkas ni, yang Nabi biasa buat, ialah 2 rakaat sebelum subuh. Sehingga kadang-kadang Hadrat Aisyah kata seolah-olah Nabi macam tak baca apa-apa. Bukan maksud tak baca langsung, nak bagi tu ringkasnya solat Nabi. Begitulah ulama kata, orang yang dibuka nikmat syurga dalam kubur ni, dia akan rasa nak kiamat tu macam sekejap je dah kiamat, tak lama. Tapi kalau orang yang mana di dunia ni banyak amal buruk dia, na'udzubillah min zalik, maka apa dia akan rasa begitu lama sekali, bahkan diazab, belum lagi diseksa dan sebagainya. Allahu Akbar. Tuan-tuan, maka beruntunglah orang yang mana sebab tu tuan-tuan, bab kubur ni, Allahu Akbar,
Kita jangan dengar je tentang perkara-perkara kubur ni, tapi kita tak buat tindakan. Kita ni suka mendengar, tapi adakah kita buat tindakan dalam nak menyelesaikan masalah tu? Contohlah kita kata tayar kereta pancit, betul tak? Tayar kereta pancit, kita pun cerita kat jiran kita, tayar kereta aku pancit. Masuk kita cerita lagi kat jiran sebelah rumah, tayar kereta aku pancit. Kita jumpa orang, tayar kereta aku pancit dah. Jadi selesai tak masalah kita? Kata kawan dia kata, kau ni cerita tayar kereta pancit dah berapa kali kau sebut dengan aku. Nak selesai masalah, pergilah kedai tayar kan, selesai masalah, betul tak? Jadi kita ni tuan-tuan banyak dengar tentang perkara-perkara kubur, mahsyar, benda-benda misteri alam kubur misalnya, perkara-perkara yang kebangkitan yang menakutkan kita. Tetapi apa tindakan kita yang kita telah buat untuk menghadapi perkara ini? Adakah kita telah buat dan mengikut seperti yang disarankan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam? Contoh, Nabi sarankan kepada kita nak selamat daripada azab kubur. Apa cara dia antaranya? Baca surah Al-Mulk, surah Tabarakalladzi. Panjang ke pendek tuan-tuan? Pendek, 30 ayat je. Bacalah, tak sampai 10 minit. Tak sampai 10 minit. Satu hari Allah minta kita 10 minit je baca lepas isyak. Surah Al-Mulk, untuk kamu selamat daripada azab kubur kamu selama-lamanya. Tuan-tuan, berbaloi ke tak berbaloi 10 minit tu? Berbaloi sangatlah tuan-tuan, kan? Berbaloi sangat. Allahu Akbar. Kita baca tiap-tiap hari. Sebab itu tuan-tuan, kita mulakan azam kita, kita baca surah Al-Mulk setiap hari. Lepas isyak, sebelum kita tidur, pastikan kita dah baca surah ni. Kita bacalah surah ni. Itu adalah pesanan untuk kita, diri saya sendiri, lazimkan dia. Sehingga sampai satu tahap tertinggal je surah Al-Mulk ni, Allah rasa ralat sangat, rasa macam tak sedap badan. Hari ni kenapa? Rupanya aku lupa nak baca surah Al-Mulk ni. Sampai tahap amalan tu dah sebati dengan diri kita. Begitu juga Nabi sarankan kita baca surah Waqi'ah, kalau boleh kita tambah lagi surah apa? As-Sajdah dan sebagainya. Baik. Kemudian kata Nabi sallallahu alaihi wasallam lagi, wa kana lahu mithlu ajrihi min ghairi an yanqusa min ajrihi syai'an. Dia akan mendapat pahala ganjaran orang yang berpuasa seperti mana pahala puasanya, dan tidak akan mengurangkan pahala puasanya sedikit pun. Maknanya kita bagi makan pada orang dia buka puasa dengan makanan kita, maka puasa dia pun kita dapat. Habis tu ustaz, pahala puasa dia habis saya ambil. Dah habis. Allah ni tak kedekut, kan? Khazanah Allah maha luas. Kamu bagi dia makan, kamu bagi dia minum, kamu dapat pahala puasa dia. Habis tu ustaz, habislah pahala dia. Tak habis. Pahala dia tu tak pahala dia, tapi kita dapat seumpama pahala dia. Tuan-tuan, kita ni kadang-kadang puasa kita pahala tak penuh, betul tak? Kita puasa tuan-tuan, hari pertama, hari kedua okey lagi, masuk hari ke-10 ujian berat tu, kan? Dah tak macam hari pertama dah, nak konsisten tu. Tapi kalau kita bagi orang lain makan, contohnya orang soleh, sebab tu tuan-tuan, antara yang disunatkan untuk kita bagi makan ni, dalam bab bagi makan walimah ke apa, sunat kita bagi makan kepada orang yang soleh. Sebab apa? Dengan makanan dia makan tadi, dia akan buat ketaatan, ibadat, maka semua pahala itu dia akan dapat pada kita, sebab kita jadi perantaraan untuk dia melakukan amal soleh, termasuklah berpuasa ni. Tuan-tuan, sebab tu dalam bab nak beri makan ni pun kita pilihlah. Secara umum boleh kita bagi pada sesiapa, tetapi yang lebih baik kita bagilah kepada orang-orang soleh, orang-orang yang baik, orang-orang yang mana sentiasa dalam ketaatan kepada Allah. Secara zahir kita nampak dia okey, baik, masya-Allah, bagus, kita bagilah. Sebab tu kadang-kadang nak bagi pahala buka puasa ni orang masjid lah biasanya, orang masjid secara umumnya. Baik. Kemudian kata Nabi, kata musannif lagi, antara yang disunatkan iaitu makan sahur walaupun telah merasa kenyang, kerana dalam sahur ada keberkatan. Sahur ni bukan sekadar kita makan, dia adalah satu sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Bila sebut sunnah, dia bukan benda yang kecil tuan-tuan, dia benda yang besar. Sebab apa? Dalam sunnah Nabi ni ada kejayaan dan ada keredaan Allah. Ada kejayaan dan ada keredaan Allah Subhanahu wa taala. Nabi kata apa? Dan ada doa lagi. Nabi kata tasaharu fa inna fi sahuri barakatan. Bersahurlah kamu kerana dalam sahur ni ada keberkatan. Ustaz, saya dah kenyang dah, malas nak sahur .
Sahur ni bukan suruh makan sampai kenyang. Kamu dah kenyang, kamu kenyangkan lagi, bukan. Sahur ni sekadar minum air pun boleh dah. Sekadar makan sebiji kurma pun jadi dah. Dah jadi dah. Dia bukan mesti satu pinggan dah, kan? Mesti kena. Ada orang tak selera pagi-pagi bangun makan nasi, betul tak? Ada orang lah. Ada orang dia pagi-pagi sahur mesti kena nasi. Lain orang lain lah perangai, kan? Tapi tak apa, mana-mana pun boleh. Yang penting makanan, jangan batu dengan kayu sudah, kan? Itu bukan sahur, tu bunuh diri. Kan? Maka makanlah makanan tadi dengan niat mengikut sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Walaupun seteguk air, walaupun sebiji tamar. Dan ada waktu dia sahur ni. Ustaz, kalau saya makan more sekali dengan sahur boleh tak? Boleh tak? Dikira tak dapat pahala sahur tu? Kira nak makan juga, kan? More ni makan lepas isyak. Sahur ni masuk waktu dia bila? Dia ada waktu dia. Sebab tu kita kata setiap amal ni ada waktu dia. Setiap waktu ni ada amal dia. Bila masuk waktu sahur ni? Semua tak boleh bagi jawapan. Ke malu nak bagi jawapan? Tuan-tuan dah puasa tiap-tiap Ramadan, takkan tak tahu waktu sahur bila? Yang paling selamat jawab apa dia? Ustaz, nak dekat subuh tu kita bangunlah sahur. Itu selamatlah jawapan dia. Bermasuk waktu dia bila masuk separuh akhir malam. Separuh akhir malam. Separuh akhir malam barulah masuknya waktu sahur. Maknanya kalau malam tu terbenam matahari, dah mula malam. Terbit matahari, habis malam. Berapa jam kita ada? Bahagikan dua. Ni ulama sebut dalam kitab. Maka separuh akhir malam tu, contoh kita kata pukul 12 dah mula separuh akhir malam, maka itulah masuknya waktu sahur. 12 dan ke atas. Tapi yang lebih afdal lewatkan sampai 1 jam sebelum subuh lebih kurang, sehinggalah lebih kurang 10-15 minit sebelum masuknya waktu subuh. Kita dah berhenti. Jangan makan lagi. Itu waktu kuning. Tapi kalau nak makan, batal tak puasa dia? Batal tak? Tak batal lagi, sebab belum lagi masuk waktu subuh. Tapi ada orang dia kata, Ustaz, azan subuh tak apa, jangan berhenti azan. Bilal azan tak apa, makan lagi, makan. Selagi tak berhenti boleh makan. Itu mazhab mana dia ambil, saya pun tak tahu. Ada kawan-kawan kita kat Australia, kan? Kita pergi tarawih sana, bila sahur tu azan, Allah dah masuk waktu. Azan tak apa lagi, boleh minum lagi. Lagi azan dah habis kita berhenti. Fatwa mana dia ambil ni, kan? Bila dah masuk waktu subuh, maka kena berhenti daripada sebarang makan. Hak dalam mulut, Ustaz, boleh telan tak? Kena luahkan. Kena luahkan. Dah tak boleh telan dah. Kalau telan juga maka batal puasa batal. Wajib imsak dan wajib qada pula hari tersebut. Baik. Bahkan kalau tak tahu dalam masalah berbuka puasa dan sahur ni, kita ingat dah masuk waktu, contoh berbuka, ni dua masalah yang kita kena perhatikan. Berbuka puasa dan sahur. Kita ingat dah masuk waktu, kita pun berbuka, tiba-tiba belum masuk waktu, batal tak puasa? Dalam kitab mazhab Imam Syafi'i, pendapat yang mu'tamad mengatakan batal kerana kecuaian kita, dan wajib qada, wajib imsak dalam masalah berbuka. Begitu juga ketika bersahur, kita ingat dah belum lagi masuk subuh, kita pun makan, tengok dah subuh, memang yakin kita makan tadi dah masuk waktu subuh, bukan ragu-ragu tak ada masalah, memang dah yakin dah masuk subuh, kita makan tadi, minum waktu subuh, maka batallah puasa kita, wajib imsak, wajib qada. Itu dia. Sebab tu dua masalah ni kita kena sediakan jam yang tepat, waktu yang tepat, kan? Berhenti sebelum masuknya 10 minit sebelum subuh, dan kalau maghrib kita dah yakin betul masuk waktu maghrib, baru kita berbuka puasa. Selagi belum yakin, jangan kita berbuka. Kemudian mempercepatkan berbuka puasa jika yakin matahari telah tenggelam. Ini juga disebut dalam kitab. Bahkan Nabi mendoakan kebaikan untuk umat ini selama mana mereka menyegerakan berbuka. Maksud segera ni maknanya bila dah masuk waktu. Ada orang dia tak tahan, waktu maghrib lambat sangat, dia pun azan waktu asar. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Tadi dah azan asar, dia azan lagi. Kata, lambat dah Ustaz maghrib ni. Dia pun azan awal. Kata, dah azan awal ni boleh saya buka awal. Bahkan sunat dia kata segera berbuka. Dia faham salah pula, kan?
Segera berbuka yang disunatkan ni maksudnya bila dah masuk waktu. Waktunya waktu maghrib, bukan dia yang masukkan waktu. Lain tu, masukkan waktu dengan masuk waktu. Bila dah masuk waktu, yakin orang semua dah azan, kalender semua dah masuk waktu, okey, kita berbuka puasa, segerakan. Jangan tangguh-tangguhkan. Walaupun dengan sembahyang, kita segerakan juga berbuka, tapi bukan bermakna berbuka kena sepinggan dua pinggan dak. Seteguk air pun dah cukup. Ni tengok kenapa Bilal azan lambat ni. Rupanya dia duduk satu pinggan dia makan dulu. Kata segerakan berbuka puasa. Ada satu sebiji kurma pun boleh, dah cukup. Kemudian seterusnya membaca doa ketika berbuka puasa. Nabi ajar kepada kita, iaitu apa dia? Allahumma laka sumtu wa bika amantu wa ala rizkika aftartu. Doa ni boleh dibaca selepas ataupun sebelum berbuka, mana-mana pun boleh. Zahabal dhama'u wa batallatil uruqu wa thabatal ajru insyaallah. Alhamdulillahilladzi a'anani fasumtu wa razaqani fa aftartu. Allahumma inni as'aluka bi rahmatika allati wasi'at kulla syai' an taghfir li. Ini antara doa yang dihimpunkan dalam satu himpunan daripada riwayat-riwayat yang berbeza. Maka bagus untuk kita amalkan dan baca dia. Begitu juga satu doa yang Nabi ajar, ya azim anta ilahi la ilaha ghairuk ighfiriz dzambal azim fa innahu la yaghfiruz dzambal azim illa al azim. Ini masa nak berbuka kita baca tuan-tuan. Kalau boleh tulis kita tulis, kalau boleh hafal kita hafal dia. Ya azimu ya azim, ya azimu ya azim, dua kali. Kemudian anta ilahi, kamulah Tuhanku, la ilaha ghairuka, tidak ada Tuhan selain kamu, ighfiriz dzambal azim, ampunkan dosaku yang besar, fa innahu, sesungguhnya, la yaghfiruz dzamba al azima, tidak ada yang mengampunkan dosa yang besar itu, illa al azim, melainkan Allah Subhanahu wa taala yang maha agung, yang maha besar, yang maha mulia, yang maha agung. Doa ni disebutkan dalam hadis, sesiapa yang baca doa ini ketika berbuka puasa, maka dia akan keluar daripada dosanya sebagaimana bayi yang baru lahir daripada ibunya. Diampunkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Itulah sedikit sebanyak tuan-tuan berkenaan dengan adab-adab ketika kita nak menyambut bulan Ramadan ataupun ketika kita menyambut puasa. Mudah-mudahan insya-Allah puasa kita kali ini menjadi puasa yang lebih baik, dari segi amalnya, dari segi percakapannya, akhlak kita berjaya menjadi orang yang sebenar-benarnya mengambil peluang dan segala nikmat yang Allah Subhanahu wa taala kurniakan pada Ramadan kali ini. Dan Ramadan tahun lepas pun kita tak dapat sembahyang kat masjid tuan-tuan kan. Kita ada sembahyang kat rumah je. Jadi apa salahnya Ramadan tahun ni kita buat azam 30 hari aku sembahyang tarawih kat masjid, penuh je masjid kita. Masya-Allah kan, tanda kita syukur kepada Allah. Ya Allah, tahun lepas aku tak sempat, aku tak dapat, aku sembahyang kat rumah, aku dihalang, maka tahun ni aku azam. Maka untuk apa? Datang masjid, penuhkan 5 waktu kita dan tarawih kita. Jangan tinggal satu malam pun daripada tarawih sampailah malam terakhir. Dia sebenarnya 10 malam terakhir tu lagi kita gandakan amal kita. Tapi kita terbalik ni, 1 hingga 10. Masya Allah. Tapi bila 20 hingga 30 ni, dia makin menurun pula. Sedangkan malam tu, malam Allah sediakan Lailatul Qadar, secara umumnya akan berlaku pada malam tersebut. Sepatutnya malam tu kita tambahkan gandaan lagi. Kalau tak dapat nak bangun tiap-tiap malam, kita ambil 10 malam akhir tu, memang kita specialkan dia kan. Kita ikat kain kita. Nabi sallallahu alaihi wasallam bila masuk 10 malam akhir, Nabi akan ikat kain Nabi. Maksudnya apa? Nabi tak ada rehat malam-malam tersebut. Ini Nabi tuan-tuan, orang baginda yang maksum, yang tak ada dosa. Baginda sungguh-sungguh memanfaatkan Ramadan 10 malam terakhir khususnya dengan i'tikaf, dengan sembahyang tahajud, dengan tarawihnya. Masya Allah. Kita pun apa salahnya? Sebab apa? Ramadan ini kita akan tahu nilai dia bila kita dah mati nanti. Orang dah mati tuan-tuan suka bila Ramadan datang. Suka. Sebab apa? Dia nampak dah nikmat-nikmat Ramadan ni, dilepaskan daripada azab, pintu syurga dibuka seluas-luasnya. Kenikmatan tu Allah Ta'ala zahirkan. Tapi kita hak masih hidup ni tuan-tuan, kalau orang mati dia boleh cakap lah, semua dia bangun daripada kubur dia. Dia kata, orang hidup,
kamu jagalah Ramadan kamu ni betul-betul. Kami orang dah mati ni, baru kami tahu betapa menyesalnya kami dulu. Ramadan berlalu kami tak dapat nak hasilkan pahala ibadat, peluang sebanyak mungkin. Saat ini kami dah mati. Kamu masih hidup ni ada peluang. Setiap nafas kamu yang masih kamu hirup ni, maka kamu ucapkan subhanallah, ada pahala di sisi Allah. Kami hak mati ni buat apa pun dah tak dapat pahala dah. Mengharapkan pahala orang hadiahkan je waktu hidup ni. Itu pun kalau orang ingat kat kami ni. Kalau tak ingat, tak ada lah nama kami dalam senarai tahlil tu. Kan? Kita duk baca tahlil kan. Sedekahkan kepada si fulan, si fulan, si fulan. Satu hari nama kita juga masuk dalam tu. Kita tak sedar tuan-tuan. Mudah-mudahan insya-Allah sedikit pengisian kita pada pagi ini, tazkirah kita menjadi satu batu loncatan untuk kita terus mengabdikan diri kita kepada Allah, dan kita menjadi hamba-hamba Allah yang bertakwa, dan mudah-mudahan kita ini sentiasa diberi taufik oleh Allah Subhanahu Wa Taala untuk berada dalam kebaikan, ketaatan, iman dan amal soleh. Dan kita doakan sama-sama juga untuk negara kita, untuk umat Islam, khususnya saudara-saudara kita yang berada di seluruh dunia, supaya Allah Subhanahu Wa Taala jauhkan daripada bala musibah, daripada segala macam malapetaka yang tak diingini berlaku, khususnya pada bulan Ramadan ini. Dan kita berazam insya-Allah mudah-mudahan Ramadan ini kita menjadikan Ramadan yang lebih baik daripada Ramadan yang sebelumnya, dan kita minta kepada Allah agar Ramadan kali ini Allah Subhanahu Wa Taala Allah terima segala ibadat kita dan menjadikan sebagai Ramadan yang terbaik untuk dan bekalan kita seterusnya menjadikan keredaan Allah dan pengampunan Allah di hari akhirat kelak. Wallahu taala alam. Wabillahi taufiq wal hidayah. Kita sudah hingga tasbih kafarah suratul Asr. Subhanallah bihamdihi, subhanakallah bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Bismillahirrahmanirrahim. Wal 'asr innal insana lafi khusr illa alladhina amanu wa 'amilus solihat wa tawassaw bil haqq wa tawassaw bis sabr. Allahumma anfa'na ma 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una wa zidna 'ilman. Allahumma faqihna fid din wa 'allimna ta'wil. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa baraka wa sallam. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. InsyaAllah pihak masjid ingin semangat dan juga kepada semangat pada madrasah tempat Ustaz mengajar, untuk makluman Ustaz kita dah maklumkan pada ahli karya, pada maklumatnya bersama ahli. Saya mengucapkan saya mewakili ADK dan syarat serta terima kasih dan mengucapkan terima kasih kepada Ustaz. Sila mengisi.